Kenaikan gaji guru dibincang secara serius. Penganjuran 523 berjaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah Sabtu 27 Mei 2023. Saya Miza Isni Muhammad dan kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Melaka, Sabah dan Sarawak. Jadi tersetia sejam bersama kami. Penglibatan besar delegasi China dalam Majlis Buku Kebangsaan bukti kesediaan persahabatan yang meningkat antara Malaysia dan Republik itu. Ditambah pula pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden China Xi Jinping bagi memperkukuh hubungan ekonomi kedua-dua negara berkenaan pada bulan lalu. Majlis Buku Kebangsaan kali ini dapat penyertaan besar, delegasi yang besar daripada Republik Rakyat China, dan ini menunjukkan suatu kesediaan persahabatan yang meningkat di antara kita dan negara China. Baru-baru ini kita ada kehadiran daripada pengurusi National Assembly, maknanya sudah meningkat kegiatan dari segi pelaburan, dari kerjasama di antara dua negara, dan ada pelaburan besar daripada syarikat Geely Proton dan juga Rongshan dan beberapa syarikat lain. Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam majlis perasmian Pesta Buku Antarabangsa PBA KL 2023 di Pusat Dagangan Dunia. PBA KL berlangsung bermula semalam sehingga 4 Jun dari 10 pagi hingga 10 malam dan ia turut diadakan secara hybrid iaitu bersemuka secara dalam talian dalam usaha memertabatkan buku sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dalam majlis sama, Perdana Menteri menegaskan pemupukan nilai membaca dalam masyarakat penting ke arah merealisasikan Malaysia Madani dan ia senada di bawah konsep pertama dan kedua aspirasi itu iaitu kemampanan dan kesejahteraan. Malah budaya membaca juga perlu dimulakan secara serius di peringkat ibu bapa. Budaya membaca ini budaya Iqra. Budaya Iqra, maknanya tradisi membaca dan ilmu itu sebati dan serasi dengan kefahaman kita tentang Islam. Perubahan Melayu sendiri yang dikatakan Melayu baru, Melayu moden, itu sebelum lagi Gutenberg pencetakan adalah tradisi ilmu atau apa yang pernah disebut oleh Profesor Naqib Al-Atas sebagai tradisi akliyah. Negara Malaysia dan Malaysia Madani tidak mungkin terangkat tanpa akhlak, tanpa nilai dan tanpa kesediaan anak-anak untuk membudayakan ilmu melalui pembacaan yang meluas. Jadi sementara ada medsos, media sosial, saya tak boleh pertikai kepentingannya, tetapi percayalah, kalau mau jadi manusia dan insan yang sebut karamah insaniah, manusia yang ada nilai, manusia ada akhlak, manusia yang berilmu, mesti mulakan tradisi membaca secara serius. Minggu Latihan Kebangsaan NTW akan diadakan setiap tahun bagi meningkatkan pemahiran semula dan peningkatan kemahiran tenaga kerja di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata NTW buat julung kalinya dianjurkan Kementerian Sumber Manusia mencatat pencapaian ia memberangsangkan. 84,000 bajikan yang telah memberikan kerjasama untuk mencapai sasaran 500,000 jam latihan ini dalam tembus seminggu. Bagi saya pencapaian pertama kali ini cukup memberangsangkan dan saya mengharapkan tahun depan ianya akan diteruskan dan biar ianya menjadi bukan acara tetapi program tahunan untuk melibatkan lebih ramai majikan, pekerja dan juga kursus-kursus atau latihan-latihan yang ditawarkan.
NTW merupakan acara dan aktiviti latihan diadakan di seluruh negara selama seminggu bermula 22 Mei. Ia menampilkan organisasi serta individu dari pelbagai latar belakang bagi membangunkan diri dan tingkatkan kemahiran. Penyertaan dalam NTW ditawarkan secara percuma. 5.23 yang berakhir hari ini berjaya mencapai objektif yang disasarkan dan menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan, 5.23 antara yang paling berjaya dianjur berdasarkan jumlah penyertaan dan penglibatan peserta-peserta. Saya amat sukacita dan gembira menyatakan bahawa 5.23 ini merupakan suatu 5 yang amat berjaya dianjurkan berasaskan kepada penyertaan daripada jumlah bilangan peserta-peserta yang sama ada yang membuka pameran, booth pameran masing-masing yang mencecah kepada 525 dan juga penyertaan daripada pameran statik udara dan juga pameran statik daripada pihak maritim dan juga Navy. Daripada penyertaan yang begitu ramai, begitu banyak negara-negara menyertainya, dan pasukan aerobatik yang menyertai 5.23 kali ini pun merupakan jumlah yang besar dibandingkan dengan 5 yang lepas. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Penutup 5.23 di MIEC Langkawi. Dalam pada itu, Datuk Seri Mohamad turut berharap agar MIEC diperbesarkan bagi memuatkan lebih banyak penglibatan syarikat tempatan dan antarabangsa pada 5 akan datang. Jadi kepada LADA, Langkawi Authority Development, Langkawi Development Authority, jika boleh besarkan sikit dewan ini untuk dapat kita menempatkan permintaan daripada pempamer-pempamer, syarikat-syarikat besar-besar yang telah menyatakan hasrat akan datang, dan kali ini kita akan bagi notis awal kerana ramai yang datang tu last minute pun yang menyatakan hasrat nak bersama tetapi kita tidak dapat menempatkan mereka kerana ketiadaan tempat yang cukup untuk mereka mengambil bahagian. Penganjuran 5.23 turut berjaya memperkukuhkan lagi sektor komersial aeroangkasa dan maritim negara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia diterjemahkan menerusi tawaran dan perkongsian dengan syarikat luar hingga membawa pemeteraian kontrak bernilai 7.5 bilion ringgit. 3 MOU ditandatangani melibatkan kerjasama strategik antara Biro Siasatan Kemalangan Udara dengan PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Airports. I would like to commend the agencies under the Ministry of Investment, Trade and Industry, namely the Malaysian Investment Development Authority, MIDA, and the Malaysian External Trade Development Corporation, MATRADE, for the role they have played in facilitating business matching meetings between Malaysian companies, especially SMEs, with foreign buyers and partners. These efforts have helped to further enhance the capabilities of the Malaysian players in the aerospace and maritime sectors, and in doing so, move us closer to the realization of our national goals as outlined in the National Aerospace Industry Blueprint and the Malaysian Shipping Industry Master Plan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang berbincang berkenaan sarana menaikkan gaji guru yang memiliki kelayakan akademik yang lebih tinggi dan ia sebagai bentuk pengiktirafan kepada golongan tersebut. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya memandang serius saranan tersebut dan ia mestilah selari dari segi integriti, kualiti dan perkhidmatan perguruan.
kita ambil pandangan itu secara serius dan saranan-saranan berkaitan dengan kenaikan gaji, khususnya kenaikan gaji penjawat awam seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, itu akan menjadi tumpuan awal sebaik sahaja ekonomi negara pulih. Dan ia juga tidak lari daripada hasrat kami di peringkat KPM untuk melihat perkara yang sama, dan itu sebenarnya sedang berada dalam radar perbincangan dan juga dalam konteks untuk menaikkan integriti guru dan juga dari segi qualification, maknanya integriti, kualiti dari segi perkhidmatan perguruan. Jadi memang itu menjadi tumpuan kita sekarang. Tambahnya, KPM sentiasa memberi galakan kepada guru menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi kerana integriti perguruan dan kualiti guru juga meningkat dari semasa ke semasa. Beliau ditemui selepas merasmikan Karnival Kita Madani daerah seberang Perai Selatan SPS di Sungai Duri, Nibung Tebal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal mengumumkan beberapa perkara berhubung Hala 7 Industri Media sempena Hari Wartawan Nasional Hawana. Pengumuman bakal dibuat ketika kemuncak sambutan Hawana pada 3 petang esok. Selama ini kita banyak membincangkan tentang Hala 7 Industri Media sebagai contoh yang berhadapan dengan pelbagai, sama juga dengan negara lain. Industri media di Malaysia menghadapi tekanan dari segi ekonomi. Banyak media yang kalau dahulu mereka menerbitkan akhbar secara fizikal, tapi ramai yang telah adjust dan masuk ke online, akan ada kesan dari segi ekonomi. Jadi ia kemudiannya memberi kesan kepada kebajikan wartawan. Tambahnya, penubuhan Majlis Media Malaysia antara perkara yang disentuh pada sambutan Hawana kali ini. Malah katanya rang undang-undang majlis berkenaan yang melibatkan kebajikan industri media kini sedang diteliti. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Itu merupakan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ia diumumkan Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fahmi Fadzil hari ini sekaligus melancarkan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Tema tersebut dipilih menerusi kerjasama panel pemikir yang terdiri daripada 16 orang pakar pelbagai bidang. Pelancaran logo ini bermaksud ia adalah kick off kepada usaha kita untuk bukan hanya memperkenalkan logo serta tema sambutan Hari Kebangsaan, tapi juga akan menjurus ke arah apa yang saya sebutkan tadi pada 15 hari bulan Julai nanti, kick off kepada sambutan bulan kebangsaan hinggalah ke sambutan Hari Malaysia. Jadi kick off itu akan diadakan pada 15 hari bulan Julai di Ipoh, Perak, dan berakhir dengan hari sambutan Hari Malaysia di Kuching pada 16 September. Jadi kita ada lebih kurang hampir 2 bulan untuk program-program yang akan direncana, diatur dan dilaksanakan, sama ada di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri maupun hingga ke dalam komuniti. Bagi pemilihan logo Malaysia Madani, ia berteraskan reka bentuk logo yang unik dan simbolik dengan tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Rakyat juga diseru untuk mengibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik. Baik, sebelum kita ke perkembangan berita selanjutnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa oleh Met Malaysia bersama pegawainya. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Bila kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu perkembangan taufan mawar yang kini sedang berada di perairan rantau negara Filipina. Taufan ini dijangkakan bergerak ke arah baratan dan semakin menjauhi rantau negara kita dengan kelajuan 13 batu per jam. Dan dengan kehadiran taufan mawar ini, ianya sedikit sebanyak memberi kesan ke atas corak cuaca dan kelajuan angin sepanjang minggu ini, terutamanya di kawasan perairan Malaysia. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran yang kencang dan juga bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perkapalan Phuket
Selat Melaka Utara, Samui, Kondor, Reef North, layang-layang Palawan, Sulu dan juga Labuan seperti yang tertera. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter yang adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Bila kita beralih kepada paparan imej gemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Seperti yang diramakan, keadaan cuaca lembap dijangkakan akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia iaitu melibatkan negeri Perak, Kelantan, satu dua tempat di negeri Selangor, di pedalaman negeri Pahang juga di bahagian selatan negeri Johor. Dan keadaan hujan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 3 hingga ke 4 jam sahaja lagi. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan seribu petir dilihat lebih tertumpu di negeri Sarawak yang mana ianya melibatkan di bahagian tengah dan juga di bahagian Miri dan juga Limbang. Manakala di negeri Sabah pula, keadaan hujan di satu dua tempat hanya berlaku di bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Namun keadaan hujan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Negeri Sembilan mengangkat seni warisan Randai menerusi penganjuran program pertandingan seni warisan Randai yang disiarkan secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Dan ini bukti kebitaaraan Melayu yang memposisikan seni dalam aspek kehidupan. Jadi untuk penciannya kita terus saja bersama wartawan Nora Syikin Harun. Silakan Syikin. Terima kasih Miza. Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Sembilan, Negeri FM mengangkat seni warisan Randai menerusi pertandingan seni warisan Randai yang akan diadakan pada malam ini di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Jadi bagi berkongsi mengenainya bersama-sama saya ialah penerbit program pertandingan seni warisan Randai iaitu Puan Siti Zainab Abdul Syukur. Baik Siti, mungkin Siti boleh kongsikan mengenai pertandingan seni warisan Randai pada malam ini. InsyaAllah saudara, dan untuk makluman semua kan program akan berlangsung tepat 9 malam nanti. Datang beramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik dan juga anda boleh saksikan ya secara langsung juga menerusi RTM Klik di TV2 dan pastinya Negeri FM Official. Dan datang beramai-ramai sebenarnya. Datanglah. Baik Siti, mungkin Siti boleh kongsikan apa itu Randai sebenarnya? Baik, yang bertanyakan Randai sebenarnya adalah satu persembahan yang menggabungkan pelbagai elemen termasuklah ya seni tari, seni silat ya, kita ada pendendang dan juga kesusastraan. Dan semua ya, anak-anak Randai ini akan menari dalam bentuk bulatan yang istimewanya mereka memakai busana seluar Randai dan akan bertepuk ya untuk mengeluarkan bunyi. Itu dah dia Randai sebenarnya. Jadi apa pula harapan Siti untuk program malam ni? Harapan pastinya anda yang sudi datang ke sini, datang beramai-ramai dan program ini berjalan dengan baik dan lancar tepat 9 malam. Pastikan anda menonton melalui saluran TV2. Terima kasih banyak Siti atas perkongsian itu. Baik, sekian dahulu langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Kembali bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih Syikin.
Proses pengebumian jenazah Allahyarham Lieutenant Colonel PA Awang Askandar Ampuan Yaakob berlangsung hari ini di kampung halamannya di Benoni Papar. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Benoni Papar. Untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama Iswadiman Samsudin di sana. Silakan. Baik, terima kasih Miza di studio. Negara menerima kabar duka selepas pendaki misi Malaysia Everest 2023 ME 2023, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob meninggal dunia ketika dalam cubaan menawan puncak Everest. Allahyarham merupakan pengarah pertahanan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Kedah. Susulan itu, jenazah telah digerakkan untuk dibawa turun dari Kem 4 sebelum bagi proses bedah siasat di TU Teaching Hospital Kathmandu sebelum dibawa pulang ke tanah air. Baiklah, sedikit perkongsian urusan pengkebumian jenazah pada hari ini, yang mana pada pukul 2.20 petang tadi jenazah telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA, dan menyambut ketibaan jenazah di KKIA adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali dan juga Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin. Sebelum dikebumikan, jenazah terdahulu dibawa ke rumahnya di Kampung Benoni Papar untuk penghormatan terakhir ahli keluarga Allahyarham kira-kira pukul 3 petang tadi. Jenazah juga telah dibawa ke Masjid Jami' As-Salam Kampung Benoni Papar pada pukul 3.40 petang untuk dimandikan dan disolatkan. Dan sebagai makluman juga, Datuk Armizan Muhammad Ali dan Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Aminur Rahim Muhammad serta keluarga dan anggota APM turut serta menunaikan solat jenazah tersebut. Dan jenazah tiba di Tanah Perkuburan Islam Kampung Benoni Papar ini pada pukul 4.30 petang. Dan baru saja selesai dikebumikan sebentar sahaja tadi. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan bersama dari Kampung Benoni Papar ini. Dan untuk berita selanjutnya dalam berita wilayah, kita kembali bersama Miza di studio. Terima kasih Iswadiman. Pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia antara perkongsian dari negeri di bawah bayu. Jadi terus saja bersama Muhammad Syarizam di sana. Silakan. Ya Miza, rakyat negeri ini diminta mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintakan negara selain mengingati perjuangan pejuang kemerdekaan negara. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, langkah itu juga dapat mengingatkan rakyat peristiwa bersejarah bagaimana negara mencapai kemerdekaan. Mengambil satu hari ataupun satu masa dalam satu tahun ini untuk mengibar bendera kita sebagai rasa tanda sayang kita kepada negara kita. Kita ditinggal di sini mendapat manfaat, gaji dan keuntungan di negara kita. Jadi harapan saya ialah rasa bangga sebagai rakyat itu dapat kita pamerkan melalui perayaan seperti ini. Datuk Masidi yang juga Menteri Kewangan Sabah ditemui RTM selepas menyempurnakan majlis pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bertemakan mendasari tekad dan komitmen bersama rakyat. Ini diadakan serentak di 3 lokasi sebutan iaitu di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah sekaligus membuktikan penyatuan 3 wilayah yang menjadi komponen utama pembentukan Malaysia. Skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan dilancarkan hari ini dan berkuat kuasa sehingga 2 Jun depan. Terdapat 8 jenis barang yang tersenarai, antaranya kepak ayam, daging kerbau import dari India dan bawang putih dari China. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, skim ini bertujuan menstabilkan harga barangan yang dijangka akan meningkat setiap kali menjelang musim perayaan. Pesta Keamatan ini kita telah tetapkan 7 hari, iaitu 3 hari sebelum perayaan, 1 hari semasa perayaan dan 3 hari selepas perayaan. Ini adalah untuk memastikan rakyat
khususnya mereka yang memerlukan akan dapat berbelanja dengan harga yang kita kawal dan sambutan ini akan dapat disambut oleh semua lapisan masyarakat khususnya di Sabah ini. Datuk Seri Salahuddin berkata demikian kepada media selepas pelancaran SHMMP Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, beliau menegaskan KPDN akan memastikan bekalan gula mencukupi di seluruh negara dengan menetapkan jumlah minimum gula di pasaran 42,000 tan sebulan. Pemantauan juga akan dipergiat setiap hari dan orang ramai diminta melaporkan sebarang kekurangan bekalan untuk tindakan segera. 9 buah sekolah dan 10 buah komuniti di Kota Kinabalu dan beberapa daerah di pantai barat Sabah menerima insentif projek komuniti madani one-off mencakupi bantuan seperti bahan input tanaman, peralatan kecil tanaman dan sistem tanaman tanpa tanah seperti sistem hidroponik. Insentif tersebut bagi setiap sekolah bernilai sehingga RM10,000 dan RM20,000 bagi setiap komuniti. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata, projek ini merupakan usaha kerajaan memastikan ketersediaan dan kecukupan bahan makanan dalam negara melalui sumbangan komuniti. Pada masa sama, ia dapat memperkasa komuniti dalam aktiviti pertanian, seterusnya meningkatkan keupayaan komuniti dalam membekalkan bahan makanan dalam kawasan setempat. Mengurangkan kos sara hidup, itu residen setempat. Lepas tu, ada juga tolong meningkatkan hasil untuk pertanian dan juga menjamin keterjaminan makanan. Karena it means that the local community dia sendiri tanam, dia sendiri ada makan. So maksudnya dalam rantaian yang hasil pertanian ni kan adalah lebih terjamin. Beliau menyatakan demikian selepas menyempurnakan penyerahan insentif berkenaan di SMK Pekan Telipuk Kota Kinabalu. Keseluruhan insentif yang diagihkan bernilai RM300,000 dan akan memanfaatkan lebih 600 peserta yang terlibat dalam projek tersebut. Dalam perkembangan lain, Chan memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri untuk memperkasa projek-projek berkaitan kementeriannya di Sabah dengan membawa lebih banyak projek berimpak tinggi. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu akan menggerakkan kira-kira 100 anggota bagi membantu IPD Penampang dalam mengawal keselamatan sepanjang perayaan Pesta Kaamatan pada 30 dan 31 Mei ini. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Muhammad Zaidi Abdullah berkata anggotanya juga akan melaksana kempen keselamatan lalu lintas khususnya di sempadan jalan raya antara Kota Kinabalu dan Penampang. Kami hanya support dari segi keanggotaan. Di samping itu kita juga melancarkan kempen keselamatan lalu lintas di peringkat kita kerana kita bersempadanan dengan penampang untuk mengurangkan kemalangan dan kemalangan maut. Dan juga untuk mengelak dari segi aspek jenayah, kita meningkatkan operasi-operasi di kawasan-kawasan perumahan sepanjang bulan Kaamatan ini. Beliau ditemui RTM dalam majlis sambutan Hari Raya Pesta Kaamatan dan Hari Gawai Peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Majlis diadakan bagi meraihkan anggota PDRM pelbagai kaum yang merayakannya sekaligus memupuk semangat kekitaan dan berpasukan dalam kalangan anggota PDRM. Lebih 2,000 anggota termasuk Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun hadir memeriahkan majlis ini. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Berita selanjutnya kembali bersama dengan Miza Yusni di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Syariza. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus hari ini perkembangan Lebuh Raya PEN Borneo Sarawak di utara Bumi Kenyalang. Jadi untuk bincangnya kita terus saja bersama Vanessa Maring di sana. Silakan Vanessa. Ya Miza, sebuah jejambat viaduct bridge sepanjang 400 meter akan dibina di kawasan yang terlibat di Seksyen Lambir di bawah pakej kontrak kerja 11 atau work package kontrak WPC 11. Projek Lebuh Raya PEN Borneo Sarawak bagi mengatasi masalah mendapan dan tanah lembut.
Sebelum ini, semasa kerja-kerja pembinaan tambakan jalan dilaksanakan di kawasan terbabit, tanah yang ditambak telah mengalami masalah mendapan sehingga 0.5 meter. Oleh itu, pasukan projek PEN Borneo telah mengisyorkan supaya struktur jejambat dibina di atas jajaran laluan yang mengalami masalah mendapan tanah. Viaduct is decided after it has been found out that this particular area is a soft ground. Yeah, after initial work done on it in the past, it has been observed that the land, the earth movement has been continuously sinking. So the technical solution is to build viaduct. Viaduct is overland bridge actually. Tambah beliau, reka bentuk jejambat itu telah disiapkan manakala kerja-kerja pembinaannya dijangka bermula pada suku ketiga tahun 2023 dan dijangka siap pada tahun 2025. Walau bagaimanapun, kerja-kerja pembinaan jejambat tidak akan mengganggu trafik kerana pengguna masih boleh menggunakan jalan sedia ada yang bersebelahan dengan pembinaan jejambat itu. Dato' Sri Alexander berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan tapak ke projek PEN Borneo Sarawak WPC 11 Sungai Tanggap Pujut Ling di kawasan Lambir Miri. Beliau menjelaskan bahawa secara keseluruhan, peratus kemajuan fizikal sebenar pakej WPC 11 adalah 89% siap. Namun ia tidak termasuk pembinaan jejambat dan pengalihan paip bekalan air sepanjang 4.5 km. Menteri Kerja Raya juga mengadakan lawatan ke Jejambat Simpang Bekenu, Seksyen Lambir, di mana kerja-kerja pembinaan turapan sedang dijalankan. Pakej WPC 11 dijangka siap secara berperingkat pada tahun 2023 hingga 2026. Secara keseluruhan, projek lebuhraya PEN Borneo Sarawak Fasa 1 setakat ini telah mencapai 94% siap. Logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2023 merupakan satu simbol serta elemen yang penting untuk menyatukan rakyat Malaysia agar menghargai detik keamanan dan kebebasan yang dikecapi hari ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu demikian dalam ucapannya semasa majlis pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 peringkat Sarawak. Jelas beliau sebagai sebuah negara yang diwarnai dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, maka pemilihan logo dan tema HKHM menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan dan kemajmukan rakyat Malaysia. Ujar beliau, logo Malaysia Madani telah dipilih kerana reka bentuk logo yang berpaksikan Malaysia Madani dan menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Logo itu juga mengandungi warna-warna asas jalur gemilang yang melambangkan jati diri dan semangat patriotik rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama serta budaya. Selain itu, tema tekad perpaduan penuhi harapan yang mendasari tekad dan komitmen pemimpin bersama rakyat bertujuan memastikan Malaysia menjadi sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat perpaduan tinggi, bersatu padu dan kehidupan yang aman dan sejahtera. Majlis pelancaran logo dan tema HKHM 2023 tersebut turut dilaksanakan di Kuala Lumpur dan Sabah pagi tadi. Seramai 100 penerima sumbangan sejambak kasih Gawai 2023 di bahagian Bintulu menerima sumbangan wang tunai RM100, barangan keperluan dan hamper pada program itu di Dewan Serbaguna Sungai Pelan, Bintulu. Sumbangan telah disampaikan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju. Jumlah penerima tersebut sebahagian daripada 2,389 orang penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang layak di bahagian Bintulu serta 25,369 penerima seluruh Sarawak di bawah JKM Sarawak. Ia melibatkan peruntukan lebih 2.5 juta ringgit bagi seluruh Sarawak. Berucap pada majlis itu, Datuk Majang menjelaskan pada tahun ini di bahagian Bintulu, syarikat dari Jepun iaitu Pertama Ferroalloys turut menyumbang hamper kepada penerima-penerima tersebut. I wish to thank Mr. Yuki Nakimura-Sons for your participation and also your contributions toward our function this afternoon. So I believe that this is part of your company corporate
social responsibility. Dato' Majang berharap agar sumbangan yang diterima dapat memberikan manfaat kepada para penerima khususnya semasa menyambut perayaan Gawai Daya. Sementara itu, menurut Dato' Majang lagi, bantuan bulanan JKM Sarawak kepada 54,806 orang penerima daripada Januari hingga April 2023 melibatkan peruntukan berjumlah lebih 84 juta ringgit. Manakala di bahagian Bintulu, ia melibatkan peruntukan berjumlah lebih 4.9 juta ringgit kepada 3,308 orang penerima bantuan bulanan JKM Sarawak. Ini adalah menunjukkan bahawa betapa tingginya komitmen kerajaan dalam membantu golongan yang kurang berkemampuan. Malah sebagai usaha yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat, tidak mengira bangsa dan agama, dalam kita mengharungi keadaan ekonomi yang semakin mencabar ini. Pada majlis itu turut disampaikan kerusi roda kepada penjaga 6 orang penerima yang merupakan pesakit yang terlantar. Radio Televisyen Malaysia RTM khususnya warga YFM Iban telah berkampung selama 2 hari di rumah Simon Ulu DJ Mukah di Selangau bagi program YFM Datai Nemuai Gawai Mangkong Tiang. Ini merupakan salah satu program turun padang bagi menyantuni masyarakat khasnya para pendengar dan penonton RTM. Perincian seterusnya kita bersama wartawan Medalina Jawai Steven di Sibu. Silakan Medalina. Baik, terima kasih rakan tugas di studio RTM Kuching. Baik, saya kini berada di salah sebuah rumah panjang di kawasan Ulu DJ Mukah Selangau ini, iaitu di rumah Simon. Jadi apa yang ingin kami kongsikan di mana program YFM Datai Nemuai berkunjung ke rumah ini, dan untuk perincian seterusnya kita bersama-sama dengan penerbit program YFM Datai Nemuai Gawai Mangkong Tiang pada kali ini, Encik Ken Maika. Selamat petang, Ken. Ya, selamat petang. Baik, terima kasih, Ken. Jadi apa yang ingin anda kongsikan berkampung di sini selama 2 hari dan apa yang dimaksudkan dengan Gawai Mangkong Tiang ini, Ken? Terima kasih. Mengenai program YFM Nemuai Gawai Mangkong Tiang yang diadakan di rumah Simon Ulu DJ Selangau ini, sebelum saya mengulas mengenai pengisian program, terlebih dulu saya ingin juga menceritakan sedikit sebanyak mengenai latar belakang program ini, yang mana program ini merupakan salah satu daripada program turun padang yang dikeluarkan oleh YFM Iban dan merupakan salah satu program kerjasama bersama agensi kerajaan dan juga penduduk rumah panjang khususnya di DUN 59 Tamin ini. Mengenai pengisian program, kita berkampung di sini selama 2 hari dan hari ini merupakan hari pertama. Program yang diadakan adalah seperti sesi ceramah bersama agensi setempat, agensi kerajaan, dan juga kita adakan program-program lain untuk mengeratkan silaturahim bersama penduduk di rumah panjang ini khususnya. Ya. Jadi difahamkan Gawai Mangkong Tiang ini agak sinonim dengan masyarakat Iban. Boleh terangkan sedikit apa itu maksud Gawai Mangkong Tiang ini? Gawai Mangkong Tiang ini dia sebenarnya adalah salah satu upacara di mana sebuah rumah panjang tu baru siap dibina dan dia orang adakan majlis kesyukuran lah untuk merasmikan rumah panjang baru. Boleh kongsikan sedikit pada hari kedua, pada hari esok, apakah acara kemuncak pada hari esok? Hari yang kedua, acara kemuncak, kita akan adakan satu showcase ataupun pentas hiburan, dan pada pentas hiburan tu kita ada menampilkan artis-artis tempatan di mana kita akan dihiburkan oleh Clement Joyce. Kita akan ada juga artis lain, Ramles Walter dan juga Veronica Natasha. Di samping itu kita juga akan dihiburkan oleh
Angela Latajua. Dan tetamu kehormat kita yang akan hadir pada malam esok untuk merasmikan showcase gawai Bangkong Tiang ni adalah yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Ahli Dewan Undang-Undang Negeri N59 Tamin. Terima kasih, Ken. Ya. Baik, itu sedikit perkongsian mengenai program YFM Datan Muai Gawai Mangkong Tiang di rumah Simon Ulu DJ Mukah Selangau ini. Jadi bagi penduduk yang berhampiran, jangan lupa datang beramai-ramai ke rumah panjang Simon Ulu DJ Mukah ini kerana ia agak hampir dengan pasar Selangau, dan bagi penduduk yang lain yang ingin menyaksikan program Kemuncak pada hari esok, jangan lupa datang beramai-ramai ke rumah Simon Ulu DJ Mukah Selangau. Jadi saya kira setakat ini perkongsian daripada kami di rumah Simon DJ Mukah Selangau ini. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio RTM Kuching. Silakan. Ya, terima kasih Madalina. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Usaha mengenal pasti memelihara dan memelihara pokok di seluruh Melaka antara fokus dari negeri bandaraya bersejarah. Langsung bersama rakan penyampai Nur Syafina Sari. Silakan. Terima kasih Miza. Melaka melancarkan portal dan aplikasi mobile MyTrees Melaka. Bekalan data pertama bagi merekodkan maklumat inventori pokok-pokok utama di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, sistem berkenaan memudahkan rakyat mendapat dan menyalurkan maklumat berkenaan pokok, seterusnya mengetahui kadar penyerapan gas karbon dioksida. Ia juga membolehkan pemantauan dilakukan khususnya membabitkan proses pemeliharaan dan pemeliharaan pokok utama oleh pihak terlibat. Sistem MyTree ini dibangunkan dalam berbentuk website portal dan dibangun dan dilaksanakan sejak tahun 2017. Dan pada tahun 2021, tindakan penambahbaikan fungsi pokok MyTrees @Melaka ini dibuat. 2022, tindakan pembinaan aplikasi mobile MyTrees @Melaka. Tahun ini, tahun 2023, pelancaran portal dan aplikasi mobile MyTrees @Melaka dan pelaksanaan kepada semua agensi pelaksana. Sebanyak 40,174 data inventory pokok telah didaftarkan masuk ke dalam sistem MyTree sejak dilaksanakan pada tahun 2017. Datuk Seri Abdul Rauf berkata, sistem berkenaan merupakan salah satu tindakan pengurusan terbaik bagi pemeliharaan dan pemeliharaan pokok serta pengurusan infrastruktur hijau di negeri itu. 3,000 pengunjung berbilang kaum disasar bagi memeriahkan program sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri Melaka di Dataran Orang Kampung Melimau. Program yang berlangsung 2 hari bermula semalam disediakan dengan pelbagai aktiviti istimewa termasuk program sarapan rahmah yang menyediakan lebih 300 pek makanan kepada pengunjung. Esko Perpaduan Negeri Wee Hee Sem berkata ia adalah inisiatif Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Melaka untuk menyemarakkan semangat perpaduan selain menyebar luas pengetahuan, kefahaman dan penghayatan terhadap adat dan budaya rakyat Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik bakal disajikan kepada seluruh rakyat Melaka di mana program ini turut melibatkan kerjasama dan penyertaan daripada pelbagai agensi kerajaan. Badan bukan kerajaan iaitu NGO, syarikat swasta, institut pengajian tinggi dan pelbagai pertubuhan lain meliputi aktiviti sukan, kebudayaan, kesenian, pameran, jualan dan pelbagai lagi. Semoga dengan pelaksanaan aktiviti-aktiviti seumpama ini, dia akan menjadi aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum. Kita harapkan supaya program ini menjadi satu program sebagai rumah kita lah. Okay, kita jemput pelbagai kaum untuk hadir bersama-sama untuk mencuba aktiviti yang kita anjurkan.
So kita nak perbezaan kita adalah pelbagai kaum untuk menyertai program-program kita, terutama sukan-sukan yang kita adakan, demo-demo yang kita adakan, pameran yang kita adakan, dan juga kita pun jemput daripada Persatuan Peranakan Malaysia untuk hadir untuk mempersembahkan busana mereka dan juga mempersembahkan tradisi perkahwinan mereka pada 27 hari bulan itulah. Pelbagai usaha pencegahan denggi dilaksana di kawasan Dewan Undangan Negeri Don Klebang. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adonyak Datuk Lee Bang Hong, ia termasuk menubuhkan jawatankuasa teknikal yang diselaraskan bersama syarikat konsesi pembersihan, pihak berkuasa tempatan PBT dan juga ahli majlis. Katanya usaha itu berikutan Klebang adalah kawasan tumpuan pelancong dan aktiviti pembersihan dapat membantu melancarkan lagi program yang melibatkan Tahun Melawat Melaka TMM 2024. Dan juga ada kita kata longgokan sambal sarap yang tidak dikutip mengikut masa ataupun terlewat. Jadi ini saya fikir semua memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik. Sebab tu saya wujudkan satu jawatankuasa teknikal ini yang melibatkan kontraktor mengutip sampah bersama dengan JPKK, dan kawasan mana yang selalu kita menerima aduan kita akan sampaikan kepada pihak berkuasa, agensi yang terlibat. Beliau berkata kepada pemberita selepas hadir ke program kempen kebersihan persekitaran dan gotong royong cegah denggi di Bukit Rambai. Mengulas lanjut, beliau turut menyeru kepada komuniti setempat untuk memberi kerjasama dalam aspek kebersihan sekaligus mencegah denggi daripada meningkat, terutama di kawasan tersebut. Paparan berita dari Melaka berakhir di sini. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafinas. Baik, usaha bunyi deruman exhaust motosikal berkuasa tinggi sememangnya mengujakan dan ia bukan sahaja menarik perhatian umum, malah memberi kepuasan kepada mereka yang teringin memilikinya. Meskipun timbul pelbagai stigma terhadap kumpulan peminat motosikal ini, ia kian menjadi trend segenap lapisan masyarakat dan juga usia. Ikuti laporan yang telah disediakan oleh Nur Maisara Ahmad Fauzi. Wanita juga antara peminat tega motosikal berkuasa tinggi. Lebih menarik, minat itu disokong penuh ahli keluarga Rohaila Halim Shah meski sibuk menguruskan kafenya. Malah, hobi itu juga dapat menghilangkan tekanan dan penat bekerja. Sebenarnya kalau bidang bidang pemotoran ni ada juga ramai juga di kalangan wanita yang berminat yang menceburi bidang pemotoran ni, tapi kalau saya terdedah daripada keluarga, daripada adik-beradik, ayah saya sendiri, itu yang buat saya jadi minat dengan bidang pemotoran. Bagi Syahmin Shah Halim Shah pula, aspek keselamatan wajib diberi keutamaan. Justeru, beliau akan mengasingkan perbelanjaan bagi membeli peralatan keselamatan seperti jaket dan topi keledar. Kita yang pertama sekali kita kena ada safety gear lah. Safety gear yang mana kita kena menggunakan jaket, menggunakan helmet yang betul, menggunakan seluar yang betul, kasut yang betul untuk keselamatan. Bagi pengasasnya pula, untuk mengikis persepsi negatif masyarakat terhadap kumpulan ini, konvoi ke seluruh negara biasanya diselangi aktiviti bermanfaat dan kemasyarakatan. Konvoi kita kadang-kadang konvoi beraktiviti lah. Konvoi macam kita pergi melawat rumah anak yatim, mengulurkan bantuan. Masa COVID pun kita ada konvoi. Dalam masa COVID tu kita ada buat bantuan hari-hari, bantuan beras, makanan kan, seluruh negeri Johor lah. Dan kita ada buat bantuan kebersihan banjir masa di Hulu Langat.
Walaupun perlu menggunakan modal yang besar untuk kos penyelenggaraan dan modifikasi, namun ianya tidak menjadi penghalang buat Halim Shah Abdullah dan keluarganya dalam meneruskan minat terhadap motosikal berkuasa tinggi. Nur Maisara Ahmad Fauzi, RTM. Kolej Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah komited dalam memperkukuh bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ia selari dengan saranan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi bagi melahirkan tenaga kerja terlatih dan berkemahiran tinggi. Wartawan Nur Ashikin Omar ada laporannya. Pada awal penubuhan iaitu tahun 1989, Kolej Kedah diberi nama sebagai Pusat Latihan Kedah Pustika. Kolej ini turut mendapat pengiktirafan 5 bintang pada tahun 2017 sehingga kini. Menawarkan 7 bidang utama dan 9 program, Kolej Kedah berjaya menghasilkan seramai 7,980 graduan sehingga Disember 2022. Kursus-kursus yang ditawarkan termasuk teknologi motosikal, teknologi elektrik, teknologi penyediaan makanan, teknologi penyejuk bekuan dan penyaman udara dan teknologi automotif. Kolej Kedah berjaya mencapai 98.76% kebulihpasaran graduan pada tahun 2022. Okay, Alhamdulillah, tahun lepas saja pencapaian kita 95% ke atas. Kebanyakan yang memang 100% dapat pekerjaan dalam bidang-bidang yang menjadi permintaan tinggi daripada pihak industri macam automotif, kimpalan, masakan, penyejuk bekuan dan penyaman udara tu memang orang kata boleh kata sold out lah. Selain itu, Kolej Kedah turut mengukuhkan kerjasama strategi awam dan swasta melalui perkongsian TVET, penggerak serta pihak industri. Kita nak memastikan pelajar kita yang terbaik mesti melalui kualiti dan juga networking kita dengan pihak industri. Contoh macam yang terbaru, kita dengan Yamaha, memang daripada Yamaha Kuala Lumpur pun datang, tengok pelajar kita, dia test dan tengok memenuhi dia punya spek dia dan dia akan ambil untuk bekerja. Termasuklah Modenas, Proton dan sebagainya lah. Dalam bidang masakan, kita bekerjasama dengan hotel-hotel 5 star di Langkawi untuk pelajar kita praktikal dan kebanyakan lepas praktikal dia ditawarkan terus bekerja. Alhamdulillah. Bidang kemahiran kini semakin menjadi pilihan anak-anak muda untuk melanjutkan pengajian kerana mempunyai peluang dan masa depan yang lebih cerah. Mula-mula tak tahu apa dulu sampai nak buat larian pun tak jadi, tapi sekarang alhamdulillah dah semakin banyak improvement. Semakin cantik buat larian. Pasal dalam bidang kimpalan ni luas, dekat luar sana, dan tak banyaklah pelajar perempuan dalam bidang ni. Tapi bila saya dah masuk dalam ni, saya boleh nampak hala tuju saya dan masa depan saya bersama TVET ni akan lebih cerah. Kiranya dengan saya masuk TVET ni, peluang pekerjaan saya di masa depan akan lebih senang lah. Pemerkasaan TVET khususnya di negeri Kedah ini mampu membuka peluang pekerjaan baharu serta meningkatkan kebulihpasaran graduan terutamanya dalam bidang kemahiran teknikal. Para pelatih yang menceburkan diri di dalam bidang ini bukan sahaja menyumbang kepada ekonomi sara diri mereka, malah turut menjadi penyumbang kepada kemajuan pembangunan ekonomi negara. Laporan Nur Ashikin Omar untuk RTM. Hospital Universiti Sultan Zainal Abidin HP Uniza yang dijadual memulakan operasi sepenuhnya hujung tahun ini bakal memberi kemudahan bagi pesakit-pesakit Institut Jantung Negara IJN khususnya di negeri-negeri Pantai Timur dan ia secara tidak langsung mengurangkan kebergantungan operasi di IJN di Ibu Negara. Dan macam sama juga dengan bantuan daripada pihak Institut Jantung Negara, kami yakin
bahawa perhubungan yang simbiotik ini akan memberikan lebih banyak manfaat. Bukan sahaja pada masyarakat di Terengganu, juga masyarakat di Pantai Timur, dan akhirnya ia membantu pada usaha kerajaan untuk decentralize. Dari segi servis atau perkhidmatan itu, kita sentiasa meningkatkan mutu perkhidmatan ataupun klinikal punya outcome, di samping termasuklah waktu menunggu ataupun waktu untuk mendapatkan appointment ataupun waktu untuk mendapatkan prosedur. Antara fokus perkhidmatan yang ditawarkan adalah pembedahan atau rawatan jantung, kardiologi, ortopedik, oftalmologi dan psikiatrik bagi pesakit dewasa dan kanak-kanak. HP Uniza berkapasiti 200 katil pesakit dengan 12 dewan bedah berkonsepkan kod amalan patuhi syariah bagi memberi keselesaan buat pesakit-pesakit khususnya yang melibatkan pesakit-pesakit wanita. Perkembangan sukan. Permata Sukan Golf Negara Ng Chee Huan meletakkan sasaran untuk beralih status pemain amatur kepada profesional dalam tempoh 2 tahun lagi. Menurut Chee Huan, tempoh tersebut akan digunakan bagi menyertai pelbagai kejohanan di luar negara yang menjanjikan pengalaman berbeza serta lebih kompetitif. Maybe when I feel ready, so maybe it's like before I'm 18, so maybe like 17 years old. So before that, I would want to go to Thailand, Taiwan to get some more exposures and get some more experience and train there. So with sparring partners, like in Thailand, they play very, very far. They hit very, very far. Atlet berusia 15 tahun itu melangkah sejarah apabila muncul pemain golf wanita pertama negara meraih pingat emas pada Sukan SEA 2023 di Kemboja selepas mengungguli acara individu wanita. Legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei berkongsi bagaimana keinginan untuk berjaya telah mendorong beliau mencipta sensasi dalam sukan badminton, dan bukan itu saja, beliau turut disenarai dalam Badminton Hall of Fame Persekutuan Badminton Dunia BWF. Menurut Datuk Chong Wei, beliau sentiasa mahu menjadi pemain terbaik dunia kerana padanya bergelar pemain nombor 1 Malaysia masih belum memadai. Dalam masa sama, beliau turut akui cabaran daripada musuh tradisinya Lindan menjadi pendorong untuk layak ke perlawanan akhir dalam setiap kejohanan. Ini kerana kedua-dua mereka seringkali cuba mengatasi antara satu sama lain dalam pertandingan. Penguasaan Datuk Chong Wei dan Lindan dalam arena badminton menyaksikan mereka bertanding sesama sendiri dalam 5 perlawanan akhir pada Sukan Olimpik dan 10 kejohanan dunia. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.